Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ini adalah untuk jawapan FTF yang pertama minggu kedua. So, sebelum kita bincang, kena faham kita punya method to determine order of operation ada tiga. Ada tiga cara untuk tentukan order of operation. Yang pertama menggunakan initial rate method. Initial rate method ni paling senang lah. Sebab awak gunakan eksperimen berapa bagi eksperimen berapa, betul tak? Gunakan konsep rate law. Yang kedua kita gunakan teknik graph, iaitu graph of integrated rate law. Okey, graph untuk integrated rate law ni mesti dapat linear graph. Okey, dan yang teknik yang ketiga kita gunakan adalah graph of half-life, menggunakan graph half-life. Okey, so cara pertama ni memang tahu, semua pandai guna. Senang sangat kalau keluar soalan PSA ni, soalan bonus ni, initial rate method ni. Yang problemnya kalau kita dah keluar soalan graf 2 ni. So macam mana nak tentukan soalan ni gunakan graf integrated ataupun graf half-life. So cuba tengok soalan tutorial. Please awak. Ada dua soalan. Soalan nombor 2, soalan nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 2 dahulu. Okay, the data list in the table below were obtained from the radioactive decay of magnesium. So, dia bagi time in hour and magnesium concentration in molarity. Soalan A, by graphical method. Nah, kalau graphical method maksudnya mesti plot graph bukan sketch graph. Kalau plot graph mesti gunakan graph paper, tak boleh gunakan kertas biasa. Prove that this decomposition is the first order reaction. So, dia nyatakan gunakan plot graph, gunakan graph ni teknik, tapi tak nyatakan graph untuk integrated ke graph untuk half-life. So, dia tak nyatakan kita gunakan integrated rate law graph ataupun kena gunakan half-life graph. So, untuk soalan macam ni, pelajar ada pilihan. Nak jawab gunakan integrated rate law graph betul, nak gunakan half-life graph pun betul. So, both technique are correct untuk soalan ni sebab dia tak mention which method. Which graph punya method. Boleh Sebagai contoh, katakanlah soalan nombor 2A ni ada dua teknik teknik integrated betul, teknik half-life graph pun betul. Katakanlah pelajar A, dia jawab gunakan teknik half-life graph. Ni dia gunakan teknik half-life graph to prove that the reaction is the first order reaction. So tengok kat sini, macam biasanya bila awak plot graph, ni yang Madam plot tau. So kalau tengok kita punya half-life graph untuk first order, mesti concentration of return magnesium in molar versus time in hour. So saya pun plot graph based on the concentration from the table dengan time from the table. So, kita gunakan half-life graph dapat bentuk curve macam ni. So, how to prove that the reaction is first order? So, kena nyatakan first half-life, T half yang pertama dia. So, T half yang pertama macam biasa baca, kalau initial concentration of magnesium is 1.00, that means the first half-life awak, ni adalah first half-life, berlaku bila concentration 1 menjadi 0.500 molar. So, kita pun extrapolate the graph until it touch the curve and then extrapolate sampai dia touch to the x-axis. So, nampak tak kat sini? Time yang kita akan baca kat sini adalah 21 jam untuk first half-life kita. So, untuk first half-life, okay, T half yang pertama bersama dengan 21 hour. Betul? Okey. Seterusnya kita tengok pula second half-life. So, second half-life pada concentration 0.250. So, kita extrapolate the graph sampai dia touch the curve. Okey. So, dapat bacaan second half-life T half yang kedua iaitu pada 42 minit, 42 jam. Tapi sebenarnya 42 jam ni daripada time taken from the first half-life sehingga second half-life. Kita nak second half-life saja. So, tolak 21 jam. So, dapatlah second half-life awak 21 jam lagi.
So, nampak tak? Kita punya first half-life is equals to the second half-life. Cara nak tulis sama macam saya buat dalam video summary yang pertama. Okay, thus, disebabkan first half-life is equal to the second half-life, so the reaction is first order reaction. Boleh So, markah akan diberikan dekat mana? Okay, markah diberikan pada title of the axis berserta axis yang betul. Okay. And then plotting mesti betul ada berapa titik dia bagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 point yang betul dia. Lukis satu markah. And then bentuk curve. Dapat smooth curve satu markah lagi untuk graph. And then awak tarik. Mesti show mesti show the first half-life awak ni. First half-life. Extrapolate sampai bacaan dia pada 21 hour, satu markah. Okay, second half-life pun mesti awak extrapolate. From the second half-life, 0.250 sampai kepada 42 hour. Mesti tunjukkan dalam graf awak ni. Kalau tak tunjuk, dapat markah. So, satu markah lagi. So, dapat graf awak dah dapat 5 markah dah. And then, nyatakan first half-life, second half-life awak. Dua-dua ni correct value. So, satu markah untuk kedua-dua nilai yang betul ni. And then, nyatakan conclusion, first half-life equals to the second half-life, satu markah lagi. Thus, the first order reaction, satu markah lagi. Boleh itu soalan A. Okay, kadang-kadang ada soalan dia keluar tak dapatlah totally sama nilai, tapi dia menghampiri. So, jangan tulis sama dengan, tulis approximately equals to. So, first half-life approximately equals to second half-life. Gunakan simbol approximately equal to yang ni. Boleh kalau nilai tu tak sama tapi menghampiri. Sepatutnya kalau dia first order reaction, nilai first half-life dan second half-life tu lebih kurang sama. Ataupun memang sama kalau dapat. Lagi baguslah sebenarnya. Boleh? Itu soalan A. Okay, next soalan 2B. Okay, yang penting 2A dah settle kan. Graphical method kita guna adalah half-life graph. So, from the half-life graph kita dapat nilai T half sama dengan berapa tadi kita dapat? 21 jam. So, ni daripada yang jawapan A awak. So, jawapan B, soalan B, determine the rate constant. So, tengok, dia sudah tentukan nilai rate constant. So, apakah hubung kait antara K dengan half-life for the first order? So, tengok formula dia. Half-life for the first order is equals to ln 2 over K. Nampak tak kita boleh find out the value of the K based on the value of the half-life. So, rearrange the formula ln 2 over T half. Di mana ln 2 divide by T half awak 21 hours. So, akan dapat 0.0. Apa tadi nilai dia? 0.03307. Kita round off dapat 0.03301. Unit dia per hour. Mesti betul HR minus 1. Okay. Soalan C pula. Determine the half-life if the concentration is 1.00. Ni senang lah. Sebab kita tahu kan concentration of magnesium is 1.00 at naught initially, betul? So, half-life dia yang kita cari pada graf tadi. So, based on the graph, half-life is equals to 21 hour. Tu je jawapan dia. Okey, kena faham konsep Okey, ni benar-benar. Jika pelajar lukis half-life graph, so nilai half-life awak akan perolehi daripada graf. Manakala nilai rate constant kita akan perolehi menggunakan formula. Kita tak boleh cari nilai rate constant menggunakan graf half-life. Graf half-life kita boleh gunakan untuk cari nilai half-life sahaja. Okey, graf half-life untuk tentukan nilai half-life. So, kalau soalan tanya rate constant, bila kita gunakan half-life graph, kita kena gunakan formula bagi half-life untuk relate half-life dengan rate constant. Boleh Dia vice versa. Okey, vice versa. Nanti kalau awak lukis graf yang satu lagi tu nanti dia terbalik pula. Okey, kita tengok pula. Contoh untuk kes soalan nombor 2 ni. Madam, boleh tak kalau saya buat jawapan nombor 2 ni menggunakan integrated rate law ataupun nama lainnya adalah linear graph? Untuk kes ni boleh. Kenapa boleh?
Sebab soalan nombor 2 dia tak nyatakan which graph. So pelajar boleh pilih mana-mana yang dia rasa dia selesa untuk jawab. Dua-dua betul. So kes pertama ni madam gunakan half life graph. Apa kata kalau pelajar yang kedua dia jawab nombor 2 A ni menggunakan graphical method iaitu linear graph. Boleh ke tak boleh sebenarnya? Boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting mesti betul iaitu dia akan plot log concentration of magnesium versus time. Kenapa? Sebab untuk linear graph awak mesti based on the integrated rate law awak iaitu ln AT tolak ln A0 sama dengan KT. Di mana Y axis awak adalah log concentration of reactant, X awak adalah time awak. That's why lah nilai magnesium ni kena cari log magnesium dahulu. Ni contoh second method Second method dia gunakan kaedah graf yang kedua, linear graph. Betul juga untuk kes nombor 2 ni. So dia pun plot graph. Okey. So daripada graf ni kita boleh cari tengok sini. Bila awak plot graph ni awak akan dapat linear graph. Mesti dapat linear graph sebab dia first order reaction. Kalau awak buat log concentration of magnesium versus time tak dapat linear graph, maksudnya bukan first order dan salah buat graph. Dia mesti first order dapat linear graph bila awak plot log concentration of A versus time. And then tengok sini kiraan. Okey, saya nak awak besarkan sikit skrin awak. Tak awak boleh zoom kan skrin awak kan. So, mesti nyatakan straight line prove that the reaction is the first order reaction. Nampak tak dapat straight line? Ataupun awak boleh tulis sini linear graph prove that the reaction is the first order reaction. So dapat 1 markah untuk conclusion kat sini. Soalan B pula determine the rate constant. Okey. Kali ni disebabkan awak plot graph linear graph, so awak akan cari K value based on the slope. Awak kena cari nilai K daripada slope. Tak boleh gunakan formula dah. Sebab apa? Sebab ni graph integrated rate law. So integrated rate law awak mesti gunakan gradient untuk cari rate constant awak gradient untuk cari rate constant. So maka untuk substitution 1 markah, nilai K 1 markah. And then T half. Tadi untuk soalan yang kalau gunakan half life, T half kita gunakan graph. Tapi untuk kes yang ni disebabkan saya plot integrated rate law ataupun linear graph. So mana mungkin tak boleh pun tentukan half life from the graph. So kita akan tentukan half life kita menggunakan formula T half equals to ln 2 over K. And then substitute the K value from the B to get the final answer. Boleh? So dapatlah 1 markah untuk formula and substitution. Final mark awak untuk jawapan akhir awak. Boleh? So nilai akan lari sikit. Tapi masih betul dan kita terima. Dia dalam kalau kaedah graf ni dia ada range nilai yang kita akan terima masa final exam So markah untuk graf awak mesti ada title and axis 1 mark. Axis mesti betul X axis, Y axis awak berserta unit. And then plotting awak 7 points, 7 titik, 1 markah. And then mesti dapat linear graph ataupun straight line, 1 markah lagi. And then awak showing the gradient. Gradient, 1 markah lagi. So dapat markah yang sama macam gunakan kaedah half life. So untuk soalan nombor 2 ada 2 kaedah. Dua-dua kita terima sebab soalan tak mention nak gunakan kaedah graf yang mana. Faham? Boleh? Okey. Seterusnya tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni. Soalan nombor 3, cuba baca. Dia dah bagi experimental data, time in second and concentration of reactant in molar. So, plot a graph of concentration N2O5 against time. So, soalan ni boleh tak saya jawab macam soalan nombor 2 tadi? Tak boleh dah Sebab dia kata from the graph determine the half-life. Dia mesti gunakan graph concentration N2O5 against time. Kalau pelajar gunakan graf lain, tak nak gunakan graf ni, salah ke betul? Salah. Sebab soalan dah minta graf yang spesifik, mesti ikut. Sebenarnya, plot a graph concentration N2O4 against time ni adalah graf half-life This is the half-life graph sebenarnya. Kalau awak perasan, kalau awak detect dia punya tajuk graf ni, concentration against time adalah graf untuk half-life.
So, pelajar tak boleh gunakan integrated rate law. So, dia mesti akan dapat bentuk curve macam ni. So, bentuk curve macam ni kena tentukan pula. Dia first order atau second order. Okey. So, mesti gunakan graf half-life ni sebab soalan dah minta dah. Kalau pelajar jawab gunakan graf linear ataupun integrated rate law, tak payah hantar. Memang confirm salah, kosong markah terus. Faham So, kena pastikan pelajar faham cara nak jawab soalan graf. Ada setengah soalan memang tak boleh pilih graf mana. Memang kena ikut soalan awak. Okey? So, terus ke jawapan. Macam inilah jawapan dia. So, dia mesti gunakan graf half-life kat sini. So, awak tengok kat sini. Ikutkan, kita ada concentration against time. So, tajuk yang betul 1 markah. And then, dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, 1 markah. And then, dia punya shape curve, 1 markah lagi. Okey, lagi 2 markah kat mana dapat? Bila dia label. First half-life, bila 0.20 concentration initial of N2O5 menjadi separuh, become half of its original, iaitu 0.10. So, inilah concentration of N2O5 bahagi 2. Sebab dia jadi half kan? So, kita tarik. Okey, dapat bacaan dia T half yang pertama. First half-life sama dengan 50 saat. Okey, cari pula second half-life. Second half-life maksudnya 0.10 menjadi 0.05. So, 0.05 molar adalah half-life yang kedua. Kita pun tarik titik ni. Okey, sampailah dia touch to the SSZ. So, dapat bacaan second half-life. So, second half-life awak tak boleh ambil terus nilai ni Mesti kena faham. Dari sini ke sini adalah first half-life. Dari sini ke sini adalah second half-life awak. So, kena pandai baca. So, mesti buat. Kalau ikutkan awak punya nilai kat sini adalah 180. 180 ke tu? 160 160. Nilai dia 160 saat. So, untuk dapatkan second half-life, tak boleh ambil 160 terus. Kita tolak dengan 50 saat. So, dapat 110 saat. Okey, nampak tak nisbah kat sini? First half-life awak 50 saat. Second half-life awak 110 saat. So, apakah ratio dia? Adakah first half-life equals to second half-life? Tak. Betul tak? Iaitu second half-life bersamaan, dia tak sama terus. Dia approximately equals to 2 times first half-life. Betul tak? Iaitu 50 first half-life, second half-life dia 110. So, maksudnya nilai dia agak-agak dia adalah 2 kali ganda. Dia tak adalah 2 kali ganda tepat, tapi approximately equals to 2 times the first half-life. So, the reaction is second order. Second order reaction. Boleh So, markah yang seterusnya, bila awak extrapolate untuk first half-life 1 markah, second half-life 1 markah, and then nyatakan kedua-dua nilai half-life first 50 saat, second half-life awak 160 tolak 50 dapat 110, mesti betul. And then conclusion, second half-life is equals to 2 times first half-life, baru dapat the reaction is the second order reaction sebab dia 2 kali ganda. Boleh? So, dapat soalan ni, cara macam ni jawab. Tak boleh jawab guna linear graph. Okey. So, soalan seterusnya apa soalan dia? Soalan dia suruh tentukan half-life dan tentukan and then the rate constant K awak. So, how to determine the rate constant? Okey. Sambung next slide Alright. So, plotting graph dah settle. Okey, dapat markah penuh. And then soalan seterusnya, from the graph, determine the half-life of the reaction. Dah dapat kan tadi? First half-life sama dengan 50 saat. Second half-life sama dengan 110 saat. Sebab apa? Sebab dia second order reaction. 2 kali ganda. Okey, nilai ni memanglah takkan sama betul 2 kali ganda. Dia menghampiri 2 kali ganda. So, dapat markah untuk first half-life awak. Okey. Seterusnya, calculate the
rate constant of the reaction. Okay, how to calculate the rate constant of the reaction? Okay, so kalau tengok sini, how to relate the half-life for the second order dengan rate constant. So tengok formula half-life for the second order. So half-life for the second order is equals to 1 over K concentration of A0. Betul tak? So kita susun balik, K sama dengan 1 over T half multiple by concentration of A0. Okey, kat sini jangan keliru. Madam, kita nak gunakan half-life yang mana? Nak gunakan half-life yang pertama ke yang kedua? Tak kisah mana-mana. Yang penting kalau awak gunakan half-life yang pertama, first half-life awak, so mesti A0 awak refer kepada nilai concentration pada initially 0.2. Boleh? Sebagai contoh, saya akan masukkan nilai sama dengan 1 bahagi dengan, okey, half-life dia 50 darab dengan A0 0.2. So, dapat berapa nilai kat sini? Dapat 0.1 unit ada apa? Untuk rate constant for the second order. Sebab ni second So, dapat M minus 1, S minus 1. Ataupun, madam, kalau saya gunakan half-life yang kedua, second half-life saya, untuk cari nilai K. Boleh tak boleh? Boleh. Mesti betul juga. Contohnya, T half sama dengan 1 over K concentration of A0. Tapi kali ni saya nak gunakan second half-life saya untuk tentukan nilai rate constant. Boleh. Dengan penting, mesti tengok concentration A0 pada second half-life awak tu berapa? Pada 0.1. Macam mana tahu? Tengok graf tadi. Graf tadi. Sebab kita punya second half-life, dia jadi 0.05. Tapi initial concentration before dia betul-betul jadi second half-life adalah 0.1. So, masukkan nilai dia. T half yang kedua adalah 1 bahagi dengan, okey, T half yang kedua adalah 110 saat darab dengan concentration initial at the second half-life 0.1. Selalunya kan pelajar akan confuse dekat bahagian mana? Dekat bahagian A0 pada second half-life awak. A0 pada second half-life awak, dia ingat A0 pada second half-life tu masih lagi 0.2. Sedangkan A0 pada second half-life awak, mestilah start dengan baki pada first half-life, iaitu 0.1. Boleh Ni, pastikan betul. Masukkan nilai ni. Jangan confuse. Okey, so teruskan tekan kalkulator awak. Akan dapat 0.091 per molar per second. So, dua-dua kaedah ni betul. Tak kisah nak guna nilai first half-life ataupun second half-life. Dua-dua akan memberikan jawapan yang sama. Cikgu tak sama ni cikgu. 0.1 dengan 0.09 kan tak sama. Yelah. Aku dah faham data eksperimen dia. Mestilah akan ada lari sikit. Tapi masih lagi dalam julat yang kita terima. Iaitu 0.1 approximately equals to 0.019. Boleh Okey? Okey, so dah faham cara nak buat jawapan bagi soalan graf. Pastikan pelajar try buat soalan additional question madam. Additional question madam ni ada 3 je. Nanti madam akan sertakan dalam PDF yang seterusnya. Pada dalam video ni lah. So tolong buat dan tolong hantar. Madam nak tengok apa yang you all buat. Tolong kira terus soalan tu, graf tersebut. Guna graf paper. Okey? Okey, sekian, terima kasih.